Okey, apa soalannya? Hanifah, okey. Apa soalan? Ya, yang dekat tangga tu, slab dia tu macam mana? Saya confused nak Dia, dekat maksudnya depan. ada beam ke tak ada beam ya? Oh, Okey. Macam ni, okey. Cuba you imagine rumah you rumah kayu ke rumah apa? 2 tingkat ke setingkat? tingkat je. Ha? Tingkat je. Tingkat je. Kalau ingat kat UTM lah dekat M47 tu kan, bila you naik tangga, kan dia ada rest dia kan? Dekat rest tu, contohnya di sinilah. Dia ada rest ni kan, separuh. Ni separuh lah, separuh tingkat yang ni. Kan you naik, lepas tu dia separuh tingkat, lepas tu naik balik baru sampai kan? Jadi dekat sini ni ada beam lah ni. Ya. So dekat sini ada beam ni. Ni ada beam. Terus sajalah beam ni. Jadi sama jugalah, ni pun sama juga. Okey. Okey Hanifah. Okey. So kalau saya tengok dekat sini, okeylah ni ya. Ni ada kolom. Okey, sini pun ada. Apa ni? Ada beam. Beam. Hari tu ada student tanya saya tak ingatlah siapa nama dia. Dekat sini hall kan? Ni hall. Hall ni jadi hall ni memang perlu ada lah pada saya ni kena perlu ada beam sebab walaupun dia tak ada sebab walaupun dia tak ada partition, dia punya span ni terlalu besar. Kau ke yang budak special tu? Siapa tu? Okey, dah tentukan ni kan, you dah ada beam di sini ni ya. Jadi untuk menentukan sama ada beam ke tidak ni ada beberapa cara. Pertamanya ialah dengan menggunakan L over D ingat tak dulu L over D konsep. Kan? Konsep. Untuk beam berapa L over D dia? L over D. Kalau dia simple spotted, L over D biasanya berapa? 20. Kan? Kalau continuous beam, L over D biasanya 26. You boleh tengok dekat ni dekat dalam beam hari pun sama juga, design beam dekat buku, chapter beam tu dia ada tuliskan kalau beam L over D antara 18 hingga berapa tu 26 kalau tak silap Okay. So you boleh ambil in between tu lah. Jadi sekarang ni untuk menentukan ni, katalah beam size yang biasanya orang buat beam size berapa? Beam size biasanya kata you ambil 400 dan H dia ni kan, H 400. 150. Okey, dia punya L, you tahu L satu span tu berapa? So you boleh ni lah untuk menentukan dia fail ke tidak tu, ya. Fail ke tidak tu you boleh kira di sini ni. Contohnya you tak letak ni tak nak letak ni. Ni berapa? 4536 kan? 4536 darab dengan 2 kan? Cuba ada calculator tak? Ini span ni bahagi dengan 20. Dapat H ni berapa? 4536 darab 20 apa? Bahagi 2. Kalau misal kata you tak mau letak beam di sini, dia jadi terus je kan? Contohnya dia tak ada kolom kan? Sana dia tak ada kolom. Selamat tak ni beam ni? Tak. Tak selamat lah kan menggunakan konsep ini. So you kena letakkan kolom kat situ. Okay? Dan beam ni untuk stiffening lah ni. Sebab nanti kalau kita tak ada ni, slab kita terlalu besar. Slab pun sama macam beam, tak boleh besar. Dia lebih kurang dia juga slab. 20 dengan 26 ni. Slab sama juga.
Lagi slab tu rendah sangat dia punya thickness. Thickness biasanya kurang daripada 200. So you boleh imagine lah. Kalau misal kata you nak buang yang ini, I mean you nak buang ni, you nak buang ini. Slabnya jadi besar. Selamat kita selamat daripada deflection. Gunakan formula yang sama ni. Ya, dia continuous kan, ada slab ni slab ni slab jadi continuous, jadi L over D 26. Jadi kalau misal kata sekarang L dia berapa ni? 4536 darab 2 ya. L bagi dengan katalah D dia dalam kurang daripada 200, kata 175. Dapat tak 26? Cuba you bagikan. Kalau besar daripada ni memang tak selamat. Ya, jadi you perlukan beam di situ. Part 536 4536 darab 2. Sebab kalau misal darab 2. kalau tak ada ni lah kan, kita sekarang ada pertanyaan sini letak beam ke tidak. Oh, sebab saya tengok yang doktor bagi yang architecture drawing tu, sebab nampak dekat bawah apa tu, tingkat bawah dia tu ada kolom. So saya letak beam dekat situ. Okey lah, boleh. Tapi ada student tanya, boleh tak saya tak letak beam kan? The reason macam itulah. Oh, bukan ke kalau macam dekat bawah tu ada kolom memang kena letak beam? Tak semestinya. Tak semestinya. Kadang-kadang tak ada. Ya. 4536 tu darab 2, you akan dapat 9000 9000. Okey, 9175. 51 kan? Terlalu besar kan? Fail, patah. Maknanya you kena letak beam lah di sini. Saya tak ingat lah ada, saya rasa budak lelaki lah yang tanya. Yohani. Saya yang tanya doktor. Dia pula tu. Inilah dia reasonnya kenapa kita letak Darab 2 doktor. Okey, kalau lah you tak nak letak beam, okey, cuba you darab 4536 darab 2 kan dia punya L bagi dengan D. D slab katalah 175 sebab biasa slab adalah 200, kurang 200. So tolak cover, tolak steel katalah 175. You akan dapat berapa? Cuba you kira. 51. Terlalu besar. So memang perlukan perlukan beam lah kat situ. Dia kena kurang ataupun in between lah doktor. Itulah lebih kurang. Ini kita baru estimation lah. Nanti bila buat design kita kena detail lah, bagi detail yang betul, value betul. Sama juga dekat sini ni. Ya kan, kalau ada yang tertanya kan nak letak ke, tapi untuk kelas ni memang ada beam lah sebab dia ada brick wall. Okay. Selalu kita brick wall memang kita letak atas beam. Ya, kat tepi-tepi sini pun ada beam ya sebab ada dinding di sini ya. Doktor, dekat setiap kelas ni kan dia ada pembahagian dia letak brick wall kan. So yang tengah dia ni kena jadi one straight line lah, bukan garis putus-putus. Sebab brick wall tu atas slab lah kan. Putus-putus macam mana? Putus-putus lah sebab you lukis untuk beam. You lukis untuk beam. Dia beam. Beam yang bawah. Yang lukis sekarang adalah beam dengan slab. Oh, beam dengan slab je. Ya. Tak payah dia tak brick wall lah. Tak payah. Walaupun dia ada bahagi-bahagi. Itu hanya untuk design aja nanti. You tahulah kat mana beam dia kan. Oh, untuk design baru kita campurkan dia punya brick wall punya semua load dia semualah. Doktor dengar ke? Dengar? Dengar. Okay, so yang dekat tangga tu kena letak beam lah dekat situ. Ya, beam. Ni kena ada beam lah. So ada garis putus-putus lah kat situ sebab slab. Betul.
So So, yang macam mana? apa dia doktor nak cakap apa? Tak ada. Dia cakap dulu. Yang slab untuk hall ni kan dia panjang kan yang koridor ni kan. So nak ambil distance dia daripada 1 ke sampai 13 tu ke? Oh, maknanya distance. Okey, sekarang bila kita nak kita belum belajar slab lagi. Sebenarnya design betul. slab very simple. Kita akan ambil span yang pendek je. So tak ada masalah. Kita tak melibatkan yang panjang ni pun. Kita akan cari yang panjang bahagi yang pendek berapa kan? Jadi one way slab. So span dia adalah span yang pendek. So memandangkan dia punya dia punya dimension pun sama, so kita ambil 1/4 je lah. Satu ni boleh. Boleh. Jadi nanti masa design kena bagi-bagi Siapa ketuanya dalam you punya group ni? Saya. So nanti you arahkan lah. Member-member buat sampai jadi semua satu floor ni lah, lukis semua. Tangga tu pun sekali. Tangga tak payah design. Tangga nanti tahun final year belajar. Oh, so yang ujung ni kita tak payah consider lah. Yang sini tak payah. Yang ini bukan sama level. Ini di bawah. Ini je. Ini je. Okay. Yang ni levelnya di tempat lain tu. Kan dia kan separuh ni. Kat separuh tingkat. Ni separuh tingkat ni. Kalau pergi mana-mana, pergi mall ke, pergi shopping, tengoklah kalau ada tangga lah. Oh, dia separuh. Dia macam ada serong sikit ni. Ya, dia kan tangga tu yang serong, lepas tu dia rest kan. Betul. Lepas tu naik balik ke atas. So yang ni untuk layout plan ni nak kena buang tangga tu ke? Nak kena buat lah. Macam mana? Yang untuk layout slab tu, tak payah consider tangga tu ke ataupun nak buat bahagi dua? Tak payah. Macam mana maksudnya? Tak payahlah consider tangga. Biarkan macam ni je lah. Biarkan macam ni je? Biarkan macam ni je, cuma you tambahkan. Yang ni lah. Itu je lah. Okay. Okay. Tapi kalau ada orang lain nak tambah ni pun tak ada masalah. Nak tambah kan, tambah sini tak ada masalah. Terpulang pada you, asalkan design you betul. Itu aja. Nak tambah apa yang kat koridor tu? Nak tambah boleh, tak tambah pun boleh, tak ada masalah. Okay. Akan melibatkan design. Okay. Lepas tu doktor, kan nombor tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bawah tu 13 ke 8? Bawah ni 13 Ni 13 ke? Ubahlah. Ubah. 8 Okay. Okay, so lepas dah habis ni kita terus buat calculation. Ya. Lepas ni you terus buatlah ni. Kan kita dah belajar, you akan dah belajar macam nak tentukan size kan? Size dah pandai dah belajar kan? Apply kan terus dekat projek ni. Sekarang bagi-bagilah dengan kawan-kawan mana nak buat. Tapi saya cadangkan setiap orang buat simply spotted macam you punya ni kan. Setiap orang buat simply spotted, kemudian buat yang continuous. Ada satu sekurang-kurangnya satu simply spotted dan satu continuous. Satu grup berapa orang? Tu 4. 4 tu. Boleh lah ni 1, 2, 3, 4. Tak ada masalah lah, cukup lah ni. 1, 2, 3, 4. Oh, setiap seorang kena buat satu continuous,
satu spotted. Untuk melengkapkan satu floor ni nanti volunteer lah, mana-mana kan yang loadingnya tak sama tu buatlah kan. Mungkin seorang Oh, buat 2 simply spotted ke, tak ada masalah kan. Lagi banyak kerja, lagi banyak experience kita buat, jadi senang nanti nak buat test ataupun final exam. Okay. Itu saja. Terima kasih doktor. Sama. Okey, yang lain ada nak tanya? Doktor boleh tolong cekkan grup kami punya layout. Boleh. Okey, Chuafen. Chuafen ke Chuafen? Hui Fen. Hui Fen. Dia kurang satu nama. Hui Fen. Okey. Wefen. Ini banyak nak kena improve ni ya, Wefen. Sekarang okeylah ni dah nampak lah ya. Tetapi ini belum jadi lagi ni. Ni belum jadi ya. Kalau yang dah jadi tu macam tadi, macam siapa punya tadi? Yang grup sebelum ni lah. Kita kena tunjukkan beam ni ya. Beam ni kalau dekat luar. Sekarang floor plan adalah kita tunjukkan beam dengan slab. Beam, slab and column. Okay, column you dah ada, okay. Beam pun dah ada, cuma beam you rupanya tak seperti floor plan. Ya. Beam ni semuanya full line ni ya. Dia tak boleh full line kalau kat dalam ni. Ya, contohnya yang ni. Ini mesti dash line. Yang tengah ni kena ada center line. Jadi semua beam macam tu. Beam kat dalam ni kan, beam yang kat dalam ni kena dash line ya. Kita kalau macam ni, beam you tak ada slab. Sebab beam kan dia hidden kan. Jadi dia hidden line lah. So kat tepi dua tepi kat A dan D saya kena tukar itu dan ada itu dot line. Ya, sama juga lah kat dalam-dalam ni semua ni. Yang ini kena ada beam lah sebab saya dah tunjuk tadi kan. Kalau you tak ada beam, so your slab will be a big slab ni. Sangat besar slab you. Okay. Action akan fail nanti bila kita check gunakan yang ini kan. Kena ada beam di situ. Okay. So kat sini ni terpulang you nak letak beam sini ke, tak nak pun tak apa. Yang ni tak ada masalah. Tapi kalau you letak beam, dia akan menjadi banyaklah continuous beam you. So you kena analyse semua. So kat tengah itu dua itu dot lines itu betul tak? Yang ini betul. Ini betul. Ya. Ini betul cuma tak ada center line aja. Center line. Yang ini pun bukan full line. Ini mesti center line juga ni. Dia hidden kan beamnya di bawah slab. Oh, okay. Itu staircase biarkan staircase. Staircase you lukis macam tadi, macam grup tadi. Oh, ada itu kotak-kotak banyak. Nampak turun naikkan di situ. Staircase punya itu tepi pun semua beam kan? Ni ada beam. Ni ada beam ni. Ini slab. Okay. Thank you, doktor. You're welcome. Okay, tak ada yang lain ya? Soalan lain? Doktor, saya ada hantar layout dekat grup. Okay. Boleh doktor tengok tak? Boleh. Ni dia punya kan? Ya, doktor Okay. Saya letak beam lah dekat dewan tu. Okay. Ini pun sama jugalah macam tadi. Kalau saya tengok macam ni kan, betul-betul saya. Roof. Ni macam roof beam, tak ada support slab. Ni. Tengok ni sebab kat dalam ni full line, maknanya tak ada beam ni, tak ada slab. Kosong. Je. Maknanya you kena imagine tau. Beamnya berada di bawah slab, jadi dia ada dash line kat sini. Ini pun dash line. Okay.
Okey, apa tu doktor? Beam size kena start kira ke boleh assume? Kena kira. Kena kira berdasarkan pada contoh-contoh yang you dah belajar dalam buku tu. Gunakan L over H kan. Ingat, deflection dan sebagainya. One way slab, two way slab tu Kan? Beam, you belajar beam tu kan ada kan? Chapter berapa? Beam chapter apa? Chapter 6 kan? Macam mana nak kira tu? Oh, okey. Tahu. Ada. Itulah. Ada bagi-bagilah dengan kawan-kawan Ini you ketua ya? You ketua ke? Ini berdasarkan kepada Saya bukan ketua saya. you ketua? Ini berdasarkan ketua punya lah. Ketua. BOD ketua. Okay, tak apa. Jadi member-member terus ambil ni lah. Bagi-bagi kerja lah. Ketua kena bagikan, tentukan mana satu. Okey. Okay. Tapi buat ni bekerja Thank you, sama kan? Bukan buat seorang ya? Okey. Kerjasama. Okey, kalau tak ada apa-apa kita ni lah ambil ni kedatangan Doktor ada doktor. Okey, apa dia? Tadi tu kat grup. Oh, kat grup. Okey. Yang mana? Yang ni lah. Yang Grup 7. Jadi Yang saya atas. Yang tu saya doktor Yang. okey, yang ni sekejap saya punya ni. Clockwise. Okey. Okey, yang ni sekejap ya. Oh, yang ni lain sikit ini pun sama juga. Nak menentukan ada kolom ke tak ada kolom pun macam saya cakap tadi Kalau tak ada kolom, contohnya ni kan. Ni apa ni? 1, 2 Tak nampak tak clear ni. 13 ujung tu 13. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tukar 8 lah ni. Okey, yang sini ni pada dicontoh lah kan sini kan ataupun sini yang ketiga ni. Ini bermakna ini simply spotted, dia point load kat sini lah, point load kat ujung ni. Bila ada point load, kalau tak ada point load pun, cuba you kira sini ni. Berapa ni? 4166 darab 2 apa? Dalam 8,000 lebih lah kan. Cuba you bahagikan di sini. Katalah dia punya beam roughly 400 di dalam 375. Cuba bahagikan ni, 2 ni campur ni, 2 ni bagi dengan 375. Dapat berapa ratio dia? Cuba you kira. Dapat 22 doktor. Dapat 22? Dapat 22 okey lah. Kemungkinan okey. Kalau dia kena berapa doktor bawah? Ni lebih kurang 20 ke 26 ni. Oh 20 hingga 26. Okey doktor. Kalau okey lah. Macam itulah cara dia. Tapi nanti bila you buat design, nanti you akan tahulah. Tapi hopefully okey lah. Maknanya boleh lah ni. Okey doktor. Ada lagi tadi? Ada group apa lagi tadi? Nampak ada. Oh, ni pun sama juga ni. Belum nampak lagi floor plan ni ya. Ini masih macam bentuk architectural plan ni. Ada pintu, ada daun pintu semua ni ya. Siapa ni ya? Azizah ya? Ya saya. Ni Azizah, ni kena tengok tadi grup tadi yang mula-mula tadi yang mula-mula tadi tu betul. Ni grup yang mula-mula tadi, nanti saya hantar record Jadi tengok yang awal-awal tadi grup tu, yang tu okey. Yang ni dah ada daun pintu, maknanya ni masih nampak macam separa architecture plan dengan separa layout plan. Ni nampak ni. Seperti saya cerita dekat grup yang lain tadi kalau macam ni maknanya pelik lah dia kan. Jadi macam tak ada slab tapi ada pintu kan. Pintu ni tergantung kat sini. Tak ada slab. Okay. So yang ni pun kena kira ni Ni kena ada beam. Ni tadi kita dah kira kan tadi kan. Tak lepas deflection tak lepas. Ni. Yang ni kena ada ni.
Tapi bergantung kepada ukuran sinilah, kan bergantung kepada birthday you all kan. Nah, ada group tadi tak lepas, kita kira. Yang ini mungkin lepas ni sebab dia kecil je kan. Okay, so itulah bergantung pada tu juga. Okay, thank you doktor. Okay, kita mana? Kita last kali ya, kita akan ambil kedatangan ya. First complete. Okey ya, boleh ambil kedatangan. Okey ya semua. Kita jumpa lagi next week. Tak ada lagi ni ya, soalan. Doktor, untuk itu beam size kami boleh letak sendiri tak? Boleh letak sendiri tapi better kalau you gunakan method yang kita dah belajar dekat ni. Example berapa saya tak ingat lah, 6 point berapa eh. Ya, saya tengok sekejap. Okay, 6.1 example 6.1 tu dia ajar you macam mana nak dapatkan size of the beam. Untuk itu simply supported kan? Continuous sama juga, continuous you gunakan 6.2 punya. 6.2. Okay. Oh, okay. Boleh? Okay. Thank you doktor. Okay, lain tak ada Doktor, Ya. maaf doktor, hari Isnin kami dari SOE tak dapat masuk kelas. Ada program. SOE. Oh, yang cikgu ya? Oh, okey, saya tahu. You punya pensyarah ke apa tu? Dr. Faizah kan? Pensyarah dah call doktor kan? Okey, tak apa. You tengok record. Sorry doktor. Okay, tak apa, no problem. Tapi hari tu kita belajar slab tau. Tak apa, you tengok record. Okay doktor, thank you. Welcome. Hari ni saya tak record lah, saya lupa. Tapi saya ada yang lain record saya bagi yang lain Next time you ingatkan saya terlupa betul hari ni nak ni record. Okey doktor. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Waalaikumsalam. Salam doktor. Thank you doktor.